Salam sejahtera. Tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah tentang pendidikan Islam pada zaman Khalifah Umayyah pada abad ke-7 hingga ke-8. Perkembangan pendidikan kerajaan Bani Umayyah. Khalifah-khalifah Bani Umayyah melakukan perluasan kuasa untuk meluaskan syiar Islam dan seterusnya mengembangkan pendidikan Islam. Contohnya, Khalifah Muawiyah bin Abdul Sufyan telah berjaya menakluk Rom, Bukharan, Samarkand, Sind, Kabul, Khyber, Afghanistan, Tien Shan, dan Afrika Utara seperti Tripoli. Manakala Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah berjaya menakluki negeri-negeri timur seperti Kuja, Furukush, dan Katal. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang terkenal juga telah menakluki Balkh, Sugh, Supania, Fargharah, Khawarizm atau Uzbekistan, India seperti Sind, Afrika Utara seperti Mesir dan Pergunungan Atlas, Andalus seperti Cordova dan Toledo, hingga ke China. Khalifah-khalifah Bani Umayyah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka sendiri berminat tentang pencarian ilmu pengetahuan. Al-Mausudi menyatakan bahwa Khalifah Umayyah akan membaca sampai sepertiga malam untuk mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan peperangan serta cerita-cerita bangsa asing. Usaha perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat apabila Khalifah Al-Walid menjadikan Bandar Kufah sebagai perkembangan ilmu. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kota Kufah, Damsyik, dan Basra muncul sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Malahan, masjid dan sekolah dibina sebagai institusi perkembangan Islam dengan menekankan pengajatan ilmu Al-Quran, hadis, bahasa, geografi, sains, matematik, perubatan, dan sebagainya. Ketika inilah lahir beberapa imam terkemuka seperti Imam Abdul Malik di Hijaz dan Imam Hanifah di Irak. Seterusnya, mari kita lihat faktor-faktor perkembangan pendidikan Bani Umayyah. Antara faktor-faktor perkembangan pendidikan Bani Umayyah, yang pertama adalah gerakan agama. Gerakan agama memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu agama. Proses ini berlaku dengan luasnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Para ulama yang bersemangat melihat Islam gemilang di persada dunia telah memperkembangkan ilmu keagamaan. Gerakan falsafah. Kemunculan ilmu falsafah sebagai satu bidang ilmu yang banyak menggunakan akal untuk berhujah. Gerakan falsafah ini diwujudkan untuk melawan fahaman Yahudi dan Nasrani yang telah meresap ke dalam masyarakat pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Para cendekiawan Islam telah menggunakan ilmu falsafah bagi menyampaikan hujah yang lengkap dan mantap serta bukti yang kukuh. Faktor-faktor perkembangan pendidikan Bani Umayyah yang terakhir adalah gerakan sejarah. Perkembangan ini sejajar dengan perkembangan ilmu keagamaan seperti ilmu al-hadis, sejarah Islam, dan lain-lain. Perkembangan ini penting dalam menyediakan putra-putra khalifah memahami ilmu ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan pentadbiran bagi mentadbir negara. Seterusnya, mari kita beralih kepada institusi pendidikan pada zaman Khalifah Umayyah pada abad ke-7 hingga ke-8. Institusi pendidikan yang pertama adalah institusi masjid. Institusi ini merupakan institusi pendidikan utama yang bermula sejak permulaan Islam. Pendidikan Bani Umayyah telah mendirikan banyak masjid seperti Masjid Amawiyin di Damsyik, Masjid di Kufah, Basra, dan Fustat yang menjadi pusat pendidikan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Khalid Al-Walid, beliau berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghapuskan buta huruf dalam kalangan umat Islam dengan mendirikan masjid dan kutab sebagai pusat pendidikan dan pusat ibadat di seluruh wilayah Islam. Institusi istana. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Istana Khalifah turut dijadikan pusat kegiatan pendidikan. Istana Khalifah yang menjadi pusat pembelajaran ialah di Damsyik, Syria.
Istana Khalifah dijadikan pusat pembelajaran dan tempat penyimpanan bahan-bahan bacaan yang ditulis dalam bahasa Yunani. Bahan-bahan bacaan ini kemudiannya diterjemah ke dalam bahasa Arab. Khalifah Muawiyah bin Abdul Sufyan telah mengundang para ulama dan cendekiawan ke istananya bagi membicarakan ilmu sejarah bangsa Arab, sejarah peperangan dan sejarah raja-raja Parsi, sistem pemerintahan dan pentadbiran. Pendidikan di istana memberi tumpuan kepada putra-putra khalifah dan anak-anak pembesar diajar mata pelajaran sejarah, kesusasteraan, ilmu pidato, tata susila, dan moral, cara-cara bergaul dengan masyarakat dan rakyat jelata. Kesemua mata pelajaran yang diajar ini adalah sebagai pengetahuan dan pengalaman serta persediaan untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat serta menjadi pemimpin. Institusi kutab. Terdapat dua jenis kutab, yaitu untuk orang awam yang dikenakan yuran pengajian dan kutab al-sabil, yaitu untuk anak-anak miskin yang tidak dikenakan bayaran yuran pengajian. Pengajian di kutab memfokuskan kepada pengajian Al-Quran dan asas-asas ilmu agama bagi persediaan untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi yang dikenali sebagai halaqah. Halaqah. Pengajian halaqah diadakan di masjid. Halaqah ialah satu sistem pengajian tradisional di mana murid-murid berkumpul dalam bentuk bulatan mengelilingi guru dengan menada kitab yang diajar. Jangka waktu pengajian tidak ditentukan, tetapi semakin lama belajar, semakin tinggi ilmu seseorang itu. Pada kebiasaannya, pengajian halaqah dilaksanakan di peringkat tinggi di mana murid-muridnya sudah mempunyai asas-asas ilmu yang kukuh. Pendidikan halaqah telah berkembang di negara-negara Islam yang lain termasuk Nusantara. Lihat guru-guru yang mengajar pada zaman Khalifah Umayyah. Guru-guru yang mengajar diberi kepercayaan menyebarkan ilmu pengetahuan di institusi pendidikan, mempunyai pengetahuan yang berbeza-beza mengikut tahap pendidikan. Kutab adalah untuk guru-guru yang kurang pengalaman, istana bagi guru-guru yang banyak pengalaman dan pengetahuan, berbanding guru-guru di masjid yang digelar muadib. Mereka mengajar putra-putra khalifah dan anak-anak pembesar ilmu pengetahuan dan mendidik mereka dari segi budi bahasa, moral, dan sasya. Masjid, tenaga pengajar terdiri daripada golongan ulama yang terkenal. Kesimpulannya, pemerintahan Bani Umayyah yang mementingkan pendidikan telah mempelbagaikan mata pelajaran yang diajar di institusi pendidikan. Selain daripada ilmu agama seperti fikih, tauhid, tafsir Al-Quran dan hadis, mata pelajaran lain yang diajar ialah ilmu hisab, sejarah, sastra, ilmu perubatan, kesenian, dan falsafah. Walaupun kerajaan Bani Umayyah telah ditumbangkan dalam revolusi Abbasiyah, namun sistem pendidikan terus kekal dan dijadikan contoh untuk perkembangan seterusnya.